Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat pergi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita pada tahun 2014 ni, dan kita meneruskan insya-Allah buku kita Manhajut Talaqqi wal Istidlal, tata cara penerimaan ilmu dan juga pendalilan atau pengujahan agama dalam Islam. Yang mana yang tajuk ni kita sudah bahaskan berkenaan dengan tata cara penerimaan atau pembelajaran atau penghujahan bagi ahli sunnah dari golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan kita hari itu sedang bincangkan berkenaan dengan tajuk tata cara yang ketiga atau usul yang ketiga bagi tata cara ahli sunnah wal jamaah, itu kesahihan dalam memahami. Kerana ahli sunnah wal jamaah mereka ada tiga asas. Asas pertama mereka adalah mengagungkan nas. Bila dengar qala Allah, qala Rasulullah SAW, mereka akan sami'na wa ta'na, tidak ada benda lain mereka perakui dan mereka terima. Mereka qala Allah Rasulullah, sami'na wa ta'na, tak ada cakap banyak. Pasal itu adalah keperluan atau kemestian syahadah. Bila kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sayugianya lah apa-apa nas daripada Quran atau hadis Nabi SAW mestilah automatik bagi seorang muslim atau mukmin itu terima tanpa soal atau dakwi. Itu mesti. Kedua, kita kata itu usul mereka yang kedua adalah mereka memastikan kesahihan sunnah yang diamalkan. Kerana dalam tajuk tentang Al-Quranul Karim, alhamdulillah tidak ada siapa yang boleh berani ataupun sanggup untuk menolak apa-apa daripada Al-Quran Karim. Tapi bila kaitan dengan sunnah Nabi SAW, di sini ada dua asas. Asas pertama itu kita kata bila orang tu dah terima Quran dan sunnah, bagus. Tapi dia kena pastikan sunnah tadi. Kerana kalau dia kata jarak seorang manusia, kalau kita dengan seorang tu 20 tahun pun ada membuat penipuan, pembohongan, apatah lagi Rasulullah SAW yang 1400 tahun jarak dia dengan kita. Pasti ada orang membuat pembohongan dan penipuan. Bahkan di sini juga yang cuba merosakkan Islam tu, sama ada tolak nas langsung ataupun rosakkan pemahaman ataupun rosakkan pendalilan dalam Islam itu dengan cara rosakkan sunnah Nabi SAW dengan fabrikasi, mengada-adakan hadiah-hadiah yang palsu dan sebagainya. Maka sebab itu kita kena memastikan kesahihan nas. Kerana kita lihat perbuatan ini telah dibuat oleh para sahabat dan juga para tabi'in, para sahabat Allah Ta'ala anhum dan juga para tabi'in rahimahumullah. Kerana mereka contoh macam kita ambil dua teks saja tu, kita bincangkan. Itu kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata dahulunya kami, dia kata bila mendengar orang tu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami hadapkan wajah kami kepadanya dan kami mengalir air mata kami kerana mendengar sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila berlaku saja manusia ini melakukan perkara baik dan buruk sama saja di sisi mereka, maka kami tak akan menerima kecuali daripada orang sekian disebut. Orang tertentu saja diterima. Maksud dia di situ penapisan berlaku. Itu juga Muhammad Ibn Sirin kata dahulunya mereka, itu para sahabat, para tabi'in, menerima daripada semua orang. Tapi bila berlaku fitnah, pembunuhan para sahabat, dan juga berlaku munculnya Syiah, Khawarij dan sebagainya, maka mereka berkata, Sammu lana rijalakum, beritahu kami perawi-perawi kamu. Lalu dilihat pada ahli sunnah, diterima apa yang disampaikan, maka dilihat pada ahli bidah, ditolak dan juga ditinggalkan apa yang dibawa oleh mereka. So jadi konsep penapisan sunnah ini bukan benda baru. Maka sejak zaman para sahabat, para tabi'in telah pun berjalan kaedah berkenaan dan seperti diteruskan oleh para ulama berikutnya. Dan kemudian yang terakhir kita sedang bahaskan sekarang itu usul yang ketiga, itu kesahihan dalam memahami nas. Kesahihan dalam memahami nas. Maksudnya nas yang datang selepas memang kita ada sifat mengagungkan nas, kita pastikan nas itu sahih, tapi kena betul faham juga. Kadang-kadang salah faham dalam nas inilah yang banyak membawa kepada kesesatan atau kesilapan dalam beramal. Atau bahkan kita mungkin menolak sunnah yang sahih hanya kerana salah faham yang berlaku dalam diri kita. Dan sebab kenapa kita kata dalam perkara ini para ulama telah letakkan beberapa kaedah untuk betul faham. Antara yang pertama, yang letakkan kaedah pertama adalah mestilah orang tu memahami mengikut tata cara para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang yang belajar sunnah
belajar Islam itu direct daripada Nabi SAW. Dan mereka praktis Islam depan Nabi SAW. Dan bahkan kalau berlaku pembetulan, pembaikan, pengelokan, penambahan atau pengurangan dan sebagainya, depan mereka, depan itulah mereka terima daripada Nabi SAW. Dengan sebab itu kita kata mereka lah orang yang paling tahu tentang sunnah, paling tahu tentang Al-Quran. Jadi pelaksanaan apa-apa daripada Islam ini, kalau bukan melintas dengan pemahaman mereka dahulu, maka itu adalah salah. Bahkan telah tersilaplah siapa yang cuba memahami nas dengan bukan cara para sahabat faham. Bahkan menggunakan nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang salah. Macam kita terangkan itu, contoh macam menjampi air. Kan menjampi air, para sahabat Nabi memang menjampi air, tetapi mereka tak buka pusat rawatan Islam. Nah, benda tu lawak tapi betul. Bahkan kalau dia kata itu cara untuk berdakwah, memang para sahabat akan buat. Sebab para sahabat Nabi SAW, ketika dia jampi air dengan Fatihah, Al-Fatihah, dia jampi orang yang kena patut ular, orang yang gila disembuhkan dengan Al-Fatihah aja. Dan kebetulan pula orang yang dijampi oleh mereka semua bukan Islam. Semua bukan Islam. Keseluruhannya 90% semua bukan Islam. Non-Muslim datang, kami macam ni, ada tak korang boleh sikit dibacakan Al-Fatihah, kemudian dibagi orang tu. Maksudnya secara tak langsung kat situ, medium dakwah. Ini medium dakwah. Kalau para sahabat faham macam mana kita faham, kita kadang kata inilah medium dakwah kita. Kita mengubat sambil berdakwah. Para sahabat Nabi SAW tak buat macam tu. Mereka buat benda tu jadi, tapi mereka tak rasakan akan jadi kali kedua. Tapi kita salah faham. Kita baca nas tadi, tapi boleh buat sekali lagi kot. Macam tu. Contoh juga macam berkenaan dengan mengenai keberkatan Rasulullah SAW, apa tubuh badan baginda. Memang para sahabat Nabi SAW ada bulu mata baginda ke, bulu rambut baginda ke, mereka letak kat mata mereka, mereka cium dan sebagainya, menunjukkan bahawa mereka hormati Rasulullah SAW. Kan peluh baginda mereka berebut kalau boleh dapat, dan mereka dapatkan baju baginda. Tapi lepas tempoh tertentu kan, dan mereka tumpu pada Nabi saja. Tak ada jumpa asal kubu Nabi lain pun tak ada. Tak ada seorang pun para sahabat buat kerja tu. Mana kalau anda kata, ada orang kata perbuatan para sahabat mengambil keberkatan daripada badan tubuh Rasulullah SAW, menunjukkan bahawa boleh kita mengambil daripada mana-mana orang soleh, ada masalah. Sebab para sahabat tak ada macam Abu Bakar radhiyallahu anhu dipuji oleh Rasulullah, Umar dipuji, Ali keluarga Rasulullah SAW dipuji, tapi tak ada siapa sibuk pergi cium kaki diorang dan sebagainya. Sedangkan orang tersebut hidup kan, bahkan tak ada kita kata kalau nak dapat keberkatan sungguh daripada orang soleh dan sebagainya, maka benda berkenaan pasti akan mereka buat. Jadi nas itu ada, tapi cara faham mereka tidak macam kita faham. Sebab kenapa kita kata kefahaman para sahabat didahulukan. Banyak berlaku salah faham ataupun amalan-amalan tambahan dalam Islam ini berlaku dengan sebab orang salah faham berkenaan dengan nas. Dan punca awal mereka adalah tidak melihat kepada para sahabat Nabi sebagai contoh utama. Kalau mereka lihat sahabat Nabi sebagai contoh utama, maka alhamdulillah kita kata insya-Allah benda ni akan selesai masalah. Tapi bila orang sibuk kata sahabat Nabi betul, hebat, mulia, tapi itu masalah. Itu yang datang amalan-amalan baru dalam Islam, cara baru dalam Islam yang dibuat dari mereka untuk mendekat diri pada Allah Ta'ala, bantu roh dan sebagainya, bantu orang mati, hanya kerana orang tersebut, perkara tersebut dibuat oleh orang yang bukan di kalangan para sahabat Nabi SAW, orang yang dimuliakan di kalangan manusia. Lalu benda tersebut merebak. Last sekali sampai sekarang tak ada berhenti. Itu cerita dia. Dan lepas tu para sahabat Nabi SAW bersih mereka daripada segala perbuatan-perbuatan tadi. Sebab kenapa kita kata first thing first, nak tak faham nas, Quran dan hadis, tengok sahabat Nabi SAW. Dan itu kita baca di tu, mana dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, beliau berkata, bagaimana kau boleh bercakap dalam usul agama orang yang tak menerimanya daripada Al-Quran dan Sunnah, tapi menerima daripada kata-kata si fulan, mana kata-kata orang-orang tertentu yang tak dikenali, ataupun orang tu terkenal tapi manusia biasa, bukan Nabi. Bila dia menyangka bahawa dia mengambil daripada kitab Allah, dia tidak belum tafsir. Kalau dia kata dia ambil dari kitab Allah, dia tidak pula menerima tafsir kitab Allah daripada hadis-hadis Rasulullah. Dia tidak pula melihat padanya, dan tidak juga pada apa yang dikatakan oleh para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang dinukilkan kepada kita melalui orang-orang yang dipercayai nukilan. Yang mereka dipilih oleh ulama yang teliti. Mereka tidak pula menukilkan rakan-rakan Quran sahaja, kerana para sahabat Nabi SAW tak nukil kepada kita hanya bacaan Al-Quran, bahkan pengertian dan juga praktis Islam itu sendiri. Jadi bahkan mereka mempelajarinya dengan makna-maknanya. Siapa yang tidak mengikuti jalan mereka, dia hanya bercakap dengan pendapatnya. Dan siapa bercakap dengan pendapatnya dan apa disangka pada sangka agama Allah, sedangkan dia tidak menerima perkara tersebut dari kitab Allah Ta'ala, itu dengan penjelasan para sahabat, maka dia telah berdosa sekalipun dia betul.
sekalipun nampak betul, tapi dia dikira sebagai orang yang salah. Kan saya terangkan itu, maksudnya orang seorang manusia itu boleh betul dan juga boleh salah dalam satu masa. Dan contoh yang diberikan oleh Ibnu Katsir adalah berkenaan dengan orang yang menjadi saksi ataupun membawa pendakwaan kepada orang berzina. Rasulullah sebut dalam surah An-Nur, fa idh lam ya'tu bisyuhada, kalau mereka tak datang bawa saksi, fa ulaika, maka mereka itu indallah, di sisi Allah Taala, humul kadzibun, mereka adalah orang pendusta, orang-orang yang berdusta, berbohong. Kenapa? Sebab kalau Ibnu Katsir kata, kalau sekalipun orang tu nampak betul perzinaan tu berlaku. Ini pengertian Al-Quran Kalau dia nampak betul orang tu memang berzina, tapi dia bawa penyaksian, dia bawa pendakwaan tanpa 4 saksi, maka dia di sisi Allah Ta'ala, sekalipun dia betul, dia adalah penipu. Allah Ta'ala kata itu. Mana kalau mereka tak datang bawa saksi, sekalipun dia betul, dia adalah apa? Pendusta. Walaupun dia betul, walaupun memang betul, betul-betul dia nampak, dia tak ada membohong, tapi oleh kerana bawa tanpa saksi, Allah Ta'ala letakkan syarat saksi itu, tanpa saksi berkenaan, maka semua kata-kata adalah bohong. Macam tu bila orang tu berkata tentang Al-Quran tanpa penyaksian para sahabat Nabi SAW tentang kefahaman itu, maka dia telah tersalah sekalipun dia betul. Sekalipun dia betul, tapi dia telah salah. Dia macam orang yang masuk rumah, pintu ada, dia ikut mana? Ikut tingkap, tebuk atap. Masuk juga, saya dapat masuk dalam rumah berkenaan, saya nampak apa dalam dia, tapi masuk ikut atap. Salah lah. Ikutlah pintu tu, tebuk dinding, pecah tingkap, mana boleh. Maksudnya kita kata sekalipun nampak betul, nampak dia sampai pada matlamat, tapi apa? Telah pun tersalah sekalipun dia betul. Faham Baik, hari ni kita masuk tajuk baru. Itu kaedah yang kedua, itu mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab. Baik, kaedah kedua dalam betul faham. Seorang tu nak faham Quran dan sunnah Nabi SAW, nak faham kehendak Allah dan Rasul daripada apa yang nas yang disampaikan, maka dia perlu mengetahui bahasa Arab. Agar difahami petunjuk-petunjuk kitab dan sunnah di atas bentuk yang sahih, mestilah diketahui bahasa Arab Al-Quranul Karim, bahasa Arab yang Al-Quranul Karim turun dalamnya. Dan Rasulullah SAW tujukan percakapan kepada sahabat-sahabat baginda di dalamnya, dalam bahasa Arab tadi. Mana Al-Quran turun dengan bahasa Arab, Nabi bercakap pada sahabat dengan bahasa Arab. Mana mesti kena tahulah pasal itu. Kat situlah ada arahan, petunjuk, pengertian dan sebagainya. Kerana ini berulang-ulang keprihatinan ulama ummah dan imam-imam mereka terhadap bahasa Al-Quran, supaya diletakkan arahan yang mensyariatkan pada kedudukan yang selayaknya daripada segi syarak, supaya orang tu tahu betul apakah kedudukan ayat-ayat tadi, atau maksud. Kadang-kadang kita kata arahan Allah Ta'ala, tapi wajib ke sunat? Ke harus? Wajib, suruh. Ada pun kata haram. Contoh kata macam dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala kata Al-haqqu min rabbik, Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa-siapa nak, maka apa? Berimanlah. Siapa-siapa nak, berimanlah. Wa man syaa'a, siapa-siapa nak, falyakfur, kufurlah. Adakah maksud Allah Ta'ala suka kita kufur? Tak. Itu masalah pengertian bahasa kena faham. Jangan buat literally bahasa. Allah Ta'ala kata boleh pilih, pilihlah. Dia bagi pilih. Lepas tu kita marah kita. Dia marah kita buat apa? Dia bagi pilih. Dia kata nak iman, iman, nak kufur, kufur. So, kenapa marah pula? Itu kena belajar bahasa, pengertian bahasa. Contoh macam Allah Ta'ala arahkan, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Dia orang tak makan kan? Makanlah. Allah Ta'ala kata kulu washrabu. Lepas tu kejap 3-4 minit, kulu washrabu. Mana boleh macam tu? Kan? Maksud dia benda tu harus. Mana boleh. Bukan je maksud dia mesti. Kan? Atau contoh macam bila tentang solat Jumaat. Kan akhir surah Jumaat tu Allah kata, Allah nyatakan fa idza qudiyatis solah, bila telah ditunaikan solat, fantashiru, bertebaranlah kamu semua fil ard, di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari daripada kelebihan Allah Taala. Bukan maksud dia kena halau pakcik-pakcik duduk dalam masjid tu, lepas keluar je kan. Kan Allah Taala nyatakan fantashiru. Ni pakcik duduk apa ni? Keluar. Baca kata nak baca Quran. Baca kata nak baca Quran. Kan? Kita halau dia mana boleh. So maksud dia arahan itu kebiasaannya datang untuk wajib. Tapi konteks ayat, konteks penyataan tadi bukan bererti dengan pengertian wajib. Pengertian maksud dia apa? Bolehlah. Pasal tadi mula-mula dia larang. Kan? Fadarul bai', tinggalkanlah jual beli. Kan bila dipanggil untuk solat Jumaat, kan? Fas'au ila zikrillah, bersegera kamu kepada mengingati Allah Ta'ala. Wa dharul bai', tinggalkan.
Dan benda tadi diharamkan, sekarang ni dibolehkan. Maksud dia benda tadi disekat tempoh tertentu, kemudian dibenarkan balik. Mana pembenaran semula, bukan maksud dia mesti keluar. So jadi konteks ini dalam bahasa Arab, memang seorang tu nak faham bila Nabi arahkan, wajib ke, sunat ke, haram ke, harus ke, mesti ke, macam mana sebagainya. Pasal benda ni kena faham. Pasal konteks bahasa Arab tadi, ia memberikan pengertian wajib, sunat, haram, harus dan sebagainya. Jika tidak, orang tu contoh macam auful liha, panjangkan janggut. Wajib ke, sunat ke, haram ke, harus? Kena tahu. Kan jadi pasal kerana pada empat ulama daripada empat mazhab, daripada mazhab apa yang besar diikuti umat Islam, mengharamkan langsung cukur. Haram, bukan sunat, bukan yang makruh, haram. Nipis sampai dekat-dekat dengan tu makruh, tahrim. Makruh, tahrim. Cukur terus, mazhab Syafi'i pun haram. Yang jenuh juga kan. Kadang-kadang orang ipam masjid negara. Tapi masalah itu masalah dia. Bila kita cakap macam ni, ada orang angkat tangan. Ustaz, tapi imam masjid negara? Saya pun letak ini. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Bukan lima ni bukan imam masjid negara, bukan Ustaz Adli, Ustaz Kariman, tuan guru mana-mana, tak boleh. Pasal tu kenapa kena belajar Quran, sunnah, ijma', qiyas. Dia kena ada, mana manusia tu mungkin salah lagi. Dia ustaz ke, dia siapa, dia boleh salah lagi, dia boleh silap. Kena belajar, buat apa, conclusion macam tu. Jika tidak, tu masalah dia. Kita dah tahu dah benda salah. Quran kata salah, hadis kata salah, dan para sahabat faham salah, para tabi'in faham benda salah, dan ulama-ulama empat mazhab faham benda salah. Dia keluar fatwa benda macam tu. Tapi tiba-tiba datang orang berikutnya, ya kita kata macam menggunting tu Ibnu Umar buat. Tapi cukur tidak. Macam-macam benda. Tapi zaman sekarang ni kita kena hygiene bla-bla. Cukurlah misai tu, gunting lah. Dan konsul syari itu yang berkaitan dengan mulut anda. Yang kat sini ada mulut anda berjilat kat situ. Tak ada kaitan kan? Apa masalah dia? Tak hygiene ustaz, dia jadi kena. Memang misai tu trim lah. Memang diarahkan trim misai, Nabi arahkan. So konsep arahan tadi, kita sebab kenapa kita kata para ulama dalam perkara ini, pemahaman bahasa Arab mereka lah antara perkara yang menyebabkan kadang-kadang ada mazhab ni kata makruh, ada mazhab ni kata haram, ada mazhab ni kata mubah. Dia berdasar pada apa? Konteks pemahaman bahasa Arab tadi. Pasal mereka memang akan memahami nas berdasar pada bahasa Arab selepas penjelasan para sahabat. Tapi kena ingat, kalau datang penjelasan para sahabat, bahasa Arab tak perlu kita rujuk dah. Dalam maksud apa? Pengertian asal dia, tak payah. Bila datang, contohnya datang pernyataan Al-Quran Karim atau hadis Nabi tentang nama Iblis. Nama Iblis itu adalah Iblis. Apa pengertian dan maksud nama Iblis? Tak ada. Tak udahlah, tak payah tahu macam kenapa nama dia Iblis, kenapa tak nama lain, kenapa nama dia Iblis ada ba lam yasin. Kenapa nak fikir kan? Dan nama orang macam tu, nama kalau Melayu nama kuntum, kenanga, nama bunga kan? Bunga kenanga tu kenapa nama kenanga? Ada jawapan tak? Tak ada, udahlah, tinggalkanlah. Tahu dah nama tu bunga kenanga tadi, udahlah. Dia kadang-kadang ada orang dia suka masuk dalam dan pengertian dalaman kononnya. Dan pengertian contoh macam kita kata dalam keadaan Islam ni, perkataan solat ikut bahasa Arab, ada perkataan bahasa Arab. Solat tu maksud dia apa? Maksud doa ataupun apa ucapan selamat kebaikan dan sebagainya. Tahiyat apa dia solawat ni, solat maksud dia doa kebaikan atau doa. Itu maksud asal dia. Tetapi bila dalam kita sekarang ni dah ada pengertian yang lain, yang syar'i. Sama ada solat itu, kita kata kalau konteks macam kita kata aqimus solah, jangan kita bawa makna bahasa dia. Jangan try makna bahasa tu dibawa keluar. Kononnya kerana apa? Al-Quran turun bahasa Arab. Tapi masalah dia ada benda-benda tertentu dalam Islam, Nabi berikan satu benda, Nabi kata ini sekian-sekian, stop situ. Tapi kita datang pula, tapi apa maksud dalaman dia? Tak payah. Lalu kita bincangkan. Tapi kita faham bahawa tapi bahasa Arab tu kita tahulah. Kita kena tahu supaya kita kata apa benda selain daripada Quran dan Sunnah yang diterangkan oleh para sahabat Nabi SAW, mungkin ada benda baru timbul, maka nas Al-Quran dan hadis Nabi tadi perlu dipakai mengikut konteks bahasa Arab untuk apply kepada benda berikutnya. Okey. Dia kata, dan memang kita kata dapati keseluruhan para ulama yang berkecimpung dalam ilmu tafsir atau hadis atau fiqh atau apa-apa saja, pasti mereka akan mengambil bahagian khas daripada bahasa Arab. Mesti mereka berkecimpung juga dalam bahasa Arab punya ilmu. Kerana menunjukkan, kerana di situlah kefahaman mereka tentang bahasa Arab telah membantu mereka untuk memahami Quran dan Sunnah Nabi sebagaimana dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Selepas daripada mereka dapat para sahabat Nabi SAW pengertian berkenaan, maka bahasa Arab lah yang membantu mereka.
Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Saya hanya mulakan dengan apa yang saya nyatakan. Mereka betul dalam kitab Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia bincangkan permulaan berkenaan dengan seorang tu nak belajar agama dan sebagainya. Antara ilmu terpenting perlu ada adalah bahasa Arab. Dan dia terangkan kenapa bahasa Arab disebut sebagai benda mula-mula sekali. Dia kata saya hanya mulakan dengan apa yang saya nyatakan. Itu kenapa? Bahawa kerana apa? Kerana sungguhnya Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bukan dengan yang lain. Dengan sebab itu bahasa Arab perlu orang tu faham. Sebelum nak faham Quran, sunnah Nabi, memang dia kena tahu bahasa Arab. Dan kebetulan pula nak faham pengertian yang dibuat oleh para sahabat Nabi SAW dan sebagainya, memang kena faham bahasa Arab jugalah. Jika tidak, pasal sumber Islam ini daripada bahasa Arab. Dan kerana kitab para ulama menjelaskan tentang para sahabat buat apa bila arahan turun. Macam Uthman bin Affan, hadis Nabi sendiri pun datang dengan bahasa Arab. So para ulama memang kena faham bahasa Arab. Dan orang nak belajar Islam kena faham bahasa Arab. Tapi bukanlah konteks sampai peringkat anda kena jadi seorang ustaz atau ustazah. Bukan, saya kata macam ni bukan maksudnya saya kata jangan jadi ustazah ustaz, nanti saya tak cepat cari makan. Bukan. Faham tak? Maksud dia jangan, bukan maksud dia. Pasal kadang-kadang ada orang tu dia tinggalkan belajar bahasa Arab kerana susah. Pasal dibandingkan diri dengan ustaz tadi. Ustaz tu pandai gila. Dia. Jadi dia nak belajar macam ustaz tak boleh. Nak tinggalkan harta ke nak duduk sekian-sekian tak boleh. Jadi dia kata dia sampai bila tak faham al-Islam. Ustaz adalah macam tu. Dia konteks dia paling asas adalah sampai kita kata Al-Quran itu kita baca kita faham. Baca yang umumnya macam hum tak tahu juga masalah lah. Kan alaihim ala tu apa? Itu pun tak tahu masalah lah. Few words yang tertentu yang perlukan penafsiran tak tahu tak apa. Yang jarang digunakan tak apa, tapi yang paling banyak digunakan Al-Quran, tolonglah belajar. Belajarlah. Kan? Inna, anna, ala, ila. Ambillah belajar. Supaya kita baca tu kita nampak. Kurang-kurang tu ada juga sikit-sikit kita faham. Ni bahasa Inggeris pun kita jahil sebenarnya. Kan? Tapi pandai tengok filem bahasa Inggeris. Kan? Cerita action, tak apa orang cakap tak faham. Tapi tengok juga dia lompat-lompat. Tapi cerita dia kena belajar. Paling kurang apa kita kata ada asas dalam kita kata nampak sedikit je hadi itu tahu dah. Paling kurang sekurang-kurangnya. Kalau dia kata nak kelentong pun tak ada kelentong mudah. Yang dia bagi hadis Nabi telah menyatakan, orang tu baca lain macam je bunyi dia kata. Cucu ulang sikit. Itu boleh kita kena fahamlah. Ada kita belajar nas kalau dia kata kalau berkaitan Quran dan hadis Nabi yang hukum saja. Tak cari yang lain, yang hukum atau berkaitan akidah saja. Mana ayat-ayat berkenaan baca dan belajar. Sampai kita tahu perkataan ni maksud dia apa dan sebagainya. Dan actually kita ada masa untuk buat benda berkenaan. Kadang kata kat rumah kan, daripada 3 jam tengok televisyen, 3 jam menghadap Quran. Ada masa. Tapi sibuk kan zaman sekarang ni macam-macam benda. Contoh Haji kata macam benda macam benda mainan ada. Jadi kadang-kadang kita manusia ni tak ada apa take for granted. Masa kita ada, kita kata tak ada masa. Masa kita ada masa kita sebenarnya. Masa guling-guling, masa makan, masa sekian, banyak kan? Tapi tiba-tiba kita sibuk dengan benda yang lain, lupa berkenaan arahan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan kita patut ada nak rasa tahu. Macam ada orang, contoh macam dia nak belajar kedoktoran kan, dia kena belajar bahasa Inggeris juga. Kalau belajar kat India, Inggeris jugalah. Ke belajar India, tak ada kan? Kat India pun belajar bahasa Inggeris juga. Okey, contoh macam orang tu nak belajar apa, engineering, dia kena belajar bahasa Jerman lah. Kerana banyak buku-buku rujukan berkenaan engineering, mechanical dan sebagainya dalam bahasa Jerman. So kena belajar lah. Itu effort dia kena buat supaya sampai dia kepada keputusan. Dan ini tajuk sebenar yang kita kata yang dibuat oleh para ulama yang nak betul belajar. Dia akan belajar dulu. Contoh macam belajar Islam, dia belajar bahasa Arab betul-betul. Dia ambil masa belajar bahasa Arab. So sampai peringkat mana dia belajar Al-Quran atau hadis Nabi tu, ustaz tak terangkan semua sekali. Ini semua sekali kena terangkan. Inna kan? Atau paling kurang baca Quran. Belajarlah. Paling kurang kita kata asas dia. Kerana apa? Kerana Quran turun dengan bahasa Arab. Dan dengan bukan bahasa lain, Imam Syafi'i kata. Bukan bahasa lain. Dengan sebab itu belajar Islam dengan bahasa Arab mesti. Bukan sunat, mesti. Ada orang kata, saya dah jumpa dulu satu sekolah ni, pengasas dia cuba nak datangkan idea baru. Dia kata dia tak nak lah, dia kata belajar Islam ni dalam bentuk yang lama kan, pondok, uzur, miskin kan, buku tak cukup, bla sebagainya. Kita nak environment aircon. Dia kata nak aircon ni. Tuan-tuan belajar aircon ni, bagi panas baru tahu kan. Ni aircon ke, aircon dan sebagainya. Kemudian ditambah sikit, dia kata
pakai bahasa Inggeris. Pakai bahasa Inggeris. Dia kata pakai bahasa Inggeris. Bila dia kata macam tu, dia datang rumah persatuan pelajar. Kami pun, ya, wow, kan? Budak-budak ni lah, sekali dua orang cakap, tak apa lagi, dua tiga kali doktor ke profesor depan tu, kita pantai je, beli apa, kan? Dia kata macam mana belajar Islam? Belajar Islam dalam bahasa Inggeris. Memang kita kata ada orang dia perlukan, dia kata pasal dia punya ni apa, English educated. Tapi bila kita penjelasan mungkin, tapi teks tadi mesti bahasa Arab. Teks Quran dan hadis Nabi tadi mesti dalam bahasa Arab. Mesti ada bahasa Arab kat situ. Ini semua translated. Mana di bahasa Arab dia? So that kita kena faham bahawa asas dia diikat apa-apa kita kefahaman kita mesti dengan teks Quran dan hadis Nabi yang dalam bahasa Arab. Tu kalau tuan perhatikan sebenarnya penterjemahan Al-Quran yang dibuat. Ketika mula Quran dia mula diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang lain, para ulama bercanggahan pendapat dahsyat sangat. Pasal mazhab ni dimasukkan dalam mazhab ni Quran yang bahasa Arab dengan bukan bahasa Arab. Dan diterjemahkan tadi. Pasal bahasa Al-Quran tadi dia meliputi dengan keluasan. Macam Imam Syafi'i kata apa? Dia kata kerana tidak akan mengetahui penerangan jumlah-jumlah ilmu kitab seseorang yang jahil keluasan bahasa Arab. Bahasa Arab ni luas. Macam contoh saya kata, daraba maksud dia apa? Semua orang tahu pukul. Okey. Wa daraballahu masalan. Dan telah mukul Allah Ta'ala satu permisalan. Allah Ta'ala pukul permisalan ke apa? Daraballahu masalan. Apa? Tadi daraba maksud dia. Daraba masalan. Jadikan, buat. Dia macam itu juga. Kan di sini tahu. Ada perkataan bahasa Arab ni, satu perkataan banyak maksud. Satu perkataan macam qama bangun. Tapi qama bil amal. Mana bila kita kata qama saja maksud dia berdiri. Tapi qama letak ba lepas tu, huruf jar. Dia akan jadi maksud dia melaksanakan. Contoh macam qumtu, saya berdiri. Qumtu bil amal, saya laksanakan kerja tu. Dia tak sama dah. So macam keluasan bahasa Arab ini baru perkataan ni lah. Macam ila apa macam ni lah. Ba tu maksud dia dengan, maksud dia pada, maksud dia bersama, maksud dia dalam, apa lagi? Ada maksud dia kerana tambahan untuk mutaaddi. Maksud dia jangan terjemahkan macam qumtu bil amal, jangan terjemahkan saya melaksanakan, saya bangun dengan kerja itu. Dan jangan terjemahkan dengan. Faham tak? Qumtu bil amal, maksudnya saya laksanakan kerja itu. Buang terus. Jangan kita terjemahkan. Contoh macam apa? Contoh macam bila penafian dengan ma. Kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi nafikan, bila Jibril peluk Nabi kata Iqra, Jibril kata Iqra. Nabi jawab apa? Apa Nabi jawab? 5 saat sekarang. Siapa dapat jawab, saya bagi hadiah. Hadiah orang tak ramai, kita bagi hadiah boleh. Okey. Apa Nabi cakap? Siapa ingat? Saya nak exact ke bahasa Arab ni. Faqattani hatta faqattani faqala Iqra. Faqultu. Nabi kata, tak apalah. Okey. Hari ni lepas. Hari ni tak ada, hari ni 1 Januari kan, tak ada orang kata kelas ke. Ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in. Ma ana, tidak saya, biqari'in. Nak dia tambah ba tu. Macam Allah Ta'ala sebut, beliau kata wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mukminin saja ke? Ma hum ada ba. Ada ba. Wa ma hum bimu'minin. Ma hum bimu'minin. Ba tu ba zaidah untuk penambahan penafian. Dia bergandengan dengan ma ba. So, jadi ba tu saja, ba dengan ba pada, ba bersama. Nak apa lagi? Fi pun macam tu juga. Fi masuk pada, fi masuk dalam, berdasar konteks ayat. Kalau orang tak faham macam ni, dia macam, apa saya tambah huruf ni? Siapa tambah huruf ni? Tambah pun ni Allah Ta'ala letakkan. Memang orang Arab gunakan bahasa macam tu. Mereka bercakap macam tu. Jadi secara tak langsung kita kata, kita perhati kat sini, keluasan bahasa Arab ni luas. Ada satu perkataan, banyak meaning. Ada banyak perkataan, satu meaning. Dia macam para ulama nyatakan pedang dalam bahasa Arab ni, dia mempunyai 100 nama. Kita baca orang hafal kita Saif.
Ada batar, adalah banyak sangat nama berdasar penggunaan dia, berapa bercincang sebagainya. So jadi secara tak langsung kita kata lafaz itu banyak, makna dia satu, atau perkataan itu satu, meaning dia ada banyak berdasar konteks ayat dan sebagainya. So kita kena faham konteks ini. Kalau dia kata orang tu tak faham benda macam ni, macam nak faham bahasa Arab? Macam nak faham Quran dan hadis? Dia baca ni dia tak faham apa dia kena akid daripada lafaz hadis Nabi atau Al-Quran tadi. Mana dia kena betul-betul faham, barulah dia tahu ini pengertian dia. Sebab kenapa? Kalau orang yang belajar terjemahan Al-Quran dan sebagainya sahaja, para ulama dahulu bercanggahan pendapat macam berkenaan masalah nak terjemahkan Quran. Pasal luas sangat bahasa Arab ni. Tapi akhirnya mereka letak keputusan yang disepakati, iaitu letakkan bahasa Arab yang teks Arab Quran tadi dengan sebelah dia apa? Teks terjemahan. Mana untuk menyatakan pada orang yang membaca terjemahan tadi, kalau kamu baca terjemahan ini, sebenarnya meaning tadi mungkin bukan ini. Pasal luas sangat bahasa Arab ni, kami tak boleh nak terangkan semua sekali. Mana bahkan ikut tafsir Al-Quran Karim, kadang-kadang perkataan zalim pun jadi lain. Macam kita ikut penjelasan para sahabat, zalim tu yang mereka belajar Rasulullah SAW, zalim tak semestinya pukul orang, curi harta orang. Zalim maksudnya syirik. Syirik, kan? Contoh macam fitnah, maksud dia apa? Kekufuran, kesyirikan. Bukan maksud fitnah ni tuhmah. Ada orang tanya saya, dia kata, kalau macam tu orang Melayu punya fitnah ni dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab, fitnah orang Melayu ni dipanggil sebagai tuhmah atau buhtan. Buhtan ataupun tuhmah, maksud dia tuduh orang tanpa bukti. Tuhmahan dipanggil. Lempar pertuduhan tanpa sebarang bukti, tuhmahan. Dia tak pakai fitnah. Orang Melayu pakai fitnah dengan maksud fitnah. Fitnah adalah tindakan. Orang Arab tak pakai fitnah dengan maksud tuhmah. Itu masalah dia. Gitu, kau fitnah aku. Kau fitnah aku. Salah. Ini konteks lah macam perkataan tadi. Jadi kita kata keluasan lidah bahasa Arab luas mana? Ini kita bincang berkenaan masalah bahasa. Kalau syarak dah ada, tinggalkan bahasa. Faham tak? Kalau ada syarak dah ada datang, tinggalkan bahasa ini. Bahasa ini tak boleh mengatasi syarak. Jadi diterangkan. Ya? Jadi maksudnya siapa-siapa yang tak tahu keluasan bahasa Arab, kepelbagaian bentuk-bentuk dia, bentuk dia pelbagai macam mana? Contoh macam qa'ada, jalasa. Qa'ada, duduk. Jalasa, duduk. Baik, apa beza dia? Qa'ada, duduk. Jalasa, duduk. Mana satu? Apa benda beza dia? Kalau tengah jalan, normal guna penggunaan asal jalan-jalan, lepas tu duduk, pakai jalasa. Kalau anda kata sedang baring, lepas tu duduk, kata qa'ada. Itu ada perbezaan digunakan. Tapi bukan semua. Kadang-kadang langgar juga. Tapi normally berjalan, duduk, jalasa. Tengah baring, duduk, qa'ada. Ini benda kepelbagaian. Kita pakai selamba je kan. Gunakan pakai kan. Macam kita panggil contoh macam apa? Puji kan, syukur. Apa beza dia? Mana masuk dia? Syakara dengan hamida. Syakara bersyukur, hamida memuji. Apa beza dia? Apa adakah pengertian dia sama? Di mana pengertian dia sama? Di mana kedudukan berasingan? Dia ada masa pengertian dia satu. Hamid tu ai syakar tu, ada maksud dia. Jadi pengertian Al-Quran tadi atau bahasa Arab tadi atau hadis Nabi, dia berdasar keluasan lidah bahasa Arab, kepelbagaian bentuk-bentuk bahasa Arab, kesatuan makna-maknanya. Makna dia satu, banyak perkataan dia makna dia satu pun ada juga. Macam tahannasa, ta'abbada, tahannas, ta'abbad kan, digunakan. Contoh macam istilah rukuk dengan sujud. Macam Nabi gunakan farka rakaatain. Rukuklah, dua kali rukuk. Bukan dua kali rukuk, maksudnya dua rakaat. Kan? Dia kata fasjud kan, apa contoh macam dia kata pada salah seorang sahabat tu, dia kata ya Rasulullah, aku sayang kau. Macam aku nak bersama engkau di akhirat. Dia berkata a'inni ala zalika bi kathratis sujud. Bantulah aku untuk perkara berkenaan dengan banyak sujud. Yang tadi rukuk. Tapi meaning dia adalah solat. Bukan maksud dia, meaning dia sujud saja. Dia sujud. Ada orang tanya soalan. Dia kata boleh tak kita sujud secara tiba-tiba? Tak boleh. Kan? Sujud ada limit dia.
pasal hanya sujud kepada bentuk-bentuk tertentu saja, macam sujud syukur, sujud sajadah, sujud dan solat. Datang ini sujud lain, sujud doa. Tak ada sujud doa. Tak ada sujud doa. Tapi lepas sembahyang rasa nak sujud doa lah. Doa je lah, mana sujud doa? Masalah betul lah diorang ni. Tapi kan Nabi kata hampir-hampir seorang hamba dengan Tuhan ketika dia sujud. Maksudnya dalam solat. Tu maksud dalam solat tu faham betul-betul. Ni main pakai suka hati dia je. Kan? Dia letak kat sini, dia pakai sini suka hati. Tu macam kita tengok ada seorang hamba Ta'ala tu. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya zikir berjemaah ni disuruh dan diperintahkan oleh Ta'ala dalam Quran. Bila Allah kata apa? Uzkuru kan? Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka-mereka yang mengingati Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir tu sendiri berapa meaning? Zikir tu sendiri berapa meaning? Di meaning mana satu nak pakai? Dipakai zikir sebut dan fine. Dia kata mereka, dia tengok dalam konteks ni pakai jamak, plural. Alladzina yadhkuruna Allah. Maksudnya ramai, dia kata. So jadi maksudnya buat ramai-ramai. Kalau seorang Allah Ta'ala kata alladzina yadhkurullah, dia kata. Saya pun datang dengan Al-Quran lain. Ayat tentang surah Al-Baqarah ayat 186. Allah kata nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kan? Isi-isi kamu adalah ladang-ladang kamu. Datangilah ladang-ladang kamu. Maksudnya ramai-ramai. Buat jama'i. Ini nama dia, itu nama dia. Jangan pakai bahasa Arab ikut apa kita nak. Kan suka-suka hati dia. Jadi baca sekian, dipaham sekian. Macam yang kita bincang baru ni berkenaan dengan apa? Orang yang baca tentang tajuk kisah Nabi Yaqub alaihissalam, dia ambil berkat daripada Nabi Yusuf lalu lihat semula. Sedangkan ayat Quran yang datang, Yusuf yang kata, idhab biqamisi hadha, pergilah kamu dengan bajuku ini, fa'alqihu ala wajhi abi, campakkan ia pada wajah bapakku, ya'ti basira, dia akan melihat semula. Ini arahan dia apa? Arahan Yusuf. Yusuf tahu dah apa akan jadi. Bukan main Yusuf kata, Yusuf suruh pergi. Betul dia kata macam, kenapa boleh melihat pula? Kan baju tu baju je, hanya ada peluh dan sebagainya. Pasal arahan Nabi Yusuf alaihissalam, mukjizat dipanggil. Tu para ulama kata mukjizat. Sebab apa? Dia suruh orang pergi bawa baju daripada bapak dia. Bukan bapak dia menggelupur nak cari baju dia. Macam mana aku buta ni, mana baju yang boleh menyelamatkan aku? Tak. Tu ada beza masalah pengertian tadi tu. Jangan pakai terbalik. Ada nak terbalik je rosaklah. Ayat Quran itu betul, hadis itu betul, tapi jangan salah faham. Jangan salah faham. Bahasa Arab mainkan peranan. Apa pengertian bahasa Arab tadi jangan kita terbalikkan. Dia kata dan juga dan perbezaannya. Mana kesatuan makna dan perbezaan makna. Sesiapa yang mengetahuinya, siapa tahu perbezaan bahasa Arab tadi, hilanglah daripadanya kekeliruan yang masuk pada siapa-siapa yang tak mengetahui bahasanya. Siapa yang tahu bahasa Arab akan keliru. Siapa tahu bahasa Arab punya cabang tadi, dia tak akan keliru. Datang nas Al-Quran hadis, dia tak ada pelik macam macam mana ni? Tak ada macam ni. Dia akan nampak benda tu terang dan nyata, tidak ada sebarang kekeliruan di situ. Jelas? Okey. Berkata Ibn Abdul Bar Al-Qurtubi, antara perkara yang diperlukan untuk memahami hadis adalah apa yang kita telah nyatakan untuk membantu kita memahami kitab Allah Azza wa Jalla. Untuk faham hadis, kena juga sama macam apa yang kami terangkan berkenaan faham Quran. Dia kata itu ilmu mengenai bahasa Arab dan kedudukan kata-katanya, keluasan bahasanya, syairnya, majaznya, umum lafaz percakapannya dan khususnya, dan seluruh mazhab-mazhab bagi siapa-siapa yang termampu. Sebenarnya dalam bahasa ni pun ada mazhab. Kita belajar nahwu ni biasa je. Kan belajar biasa nahwu kita belajar ni simple. Yang itu mudah. Kalau tuan-tuan belajar tinggi sikit, nanti ada mazhab. Mazhab Kufi dengan Basri. Orang Kufah, ahli bahasa di Kufah cakap apa, ahli bahasa di Basrah cakap apa. Yang ini kata apa boleh, yang ini kata apa yang boleh. Ada perbezaan. Dan pengertian bahasa pun ada mazhab-mazhab dia. Tapi aplikasi mazhab bahasa tadi tidak mengatasi nas hadis Nabi SAW atau pemahaman para sahabat. Kena ingat benda tu. Dan kita kata, ini pemahaman bahasa Arab ni luas, belum tentu itu saja maksud dia. Tak. Kalau para sahabat Nabi dah terangkan, stop situ. Dan kita kata ada additional meaning. Additional meaning tadi adalah bid'ah. Itu confirm. Kita kata salah. Pasal yang para sahabat Nabi SAW tahu, itu yang Nabi tunjuk pada mereka, dan kepelbagaian yang ada, itu yang mereka faham. Tak ada lebih dari itu. Dan kita apply tambahan maksud lain. Macam tadi conclusion. Kan macam tadi conclusion para sahabat Nabi, atau itulah conclusion Nabi mengiyakan sahabat Nabi menjampi air
menyampi air. Conclusion dia orang pakai boleh buka persyaratan Islam. Salah. Mana conclusion dia bukan itu. Conclusion dia maksudnya Allah Ta'ala bantu kita, berikan doa kita makbul kadang-kala dengan berkat ayat-ayat Al-Quran Karim. Itu pengertian dia. So jadi kalau dia kata orang yang nak faham dengan betul, dia akan nampaklah tagline tu kat mana. Yang tak faham-faham tu masalah. Sentiasa dia macam ni meaning apa, ini meaning apa. Dia try cari benda dalaman. Tak ada. Yang itu tak boleh So jadi konteks berkenaan dengan bahasa Arab tadi tak boleh kita applykan luar daripada batasan dia. Dan kalau kita tahu percanggahan yang banyak sekalipun, tengok sahabat Nabi faham tak macam tu. Contoh, macam barunya ada orang dia bagi saya satu YouTube punya URL. Saya tengok dalam URL tu ada seorang hamba Ta'ala ni, dia pakai kopiah serban dia cantik lah kan. Lepas tu muka macam orang Arab tapi cakap bahasa Melayu. Tapi time dia bercakap tu tutup mata. Ilmu kita ini dicedok daripada kitab dan sunnah. Ini tunjuk jugalah. Tapi masalah URL tu saya hilang dah. Ni tengok juga sebenarnya masalah ni. Freeze. Dia seronok tengah tengok. Tak tengok nanti kan orang kata saya kelentong pula. Yelah, tak adalah kata orang sini tak percaya saya. Tapi masalah dia kena belajar tengok. Dia actually kan bukti nampak ni dengan bukti tak nampak lain. Kalau nampak ni lagi yakin kan. Okay, ni saya cerita. Okay, cuba tengok tajuk dia zikir nafas. Zikir nafas. Ada. Tengok tutup panel tengah depan. Depan tengah. Ini zikir je lah. Ya, bukan. Yang dia cakap ni ni pengenalan tak tahulah dekat mana. Semua mengaku Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu masalah dia. Yang sahabat Nabi dia tengok. Kepada Allah yang Maha setinggi-tinggi pujian dan zikrul akbar, suatu zikir yang mulia yang dipanggil siri pengenalan tentang ilmu zikrul nafas. Segala puji-pujian Nabi junjungan. Bila bermulanya zikir nafas ini dan bagaimana ia bermula di alam ini, dan setiap ilmu yang kita sampaikan adalah berdasar daripada Al-Quran, karya agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan daripada hadis. Kita tak kata Quran itu karya agung Allah Ta'ala. Kita kata Al-Quran itu kalamullah dengan karya. Ini salah juga. Okay, sambung. Al-Qudsi, dan juga daripada hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dan hadis kursi tak ada beza dengan hadis sunnah Nabi SAW. Dia beza dia, hadis kursi tadi Nabi quote kata Allah Ta'ala, Nabi kata Allah Ta'ala kata. Tapi still benda tu hadis Nabi SAW. Macam dia kata Allah Ta'ala kata wahai hamba-hambaku. Nabi kata Nabi, Nabi kata Allah Ta'ala kata. Itu beza. Tapi semua tu masih lagi hadis Nabi SAW. Tak ada bukan hadis Nabi. Okey. Semasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniup roh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jasad Nabi Adam alaihi salam. Okay. The meaning of masalah roh Allah Ta'ala tadi, mana manusia tak boleh interpret roh Allah, maksud dia roh Allah. Faham? Dia orang faham roh Allah tu roh Allah lah. Tapi macam saya kata lah, macam saya jumpa separuh macam ni, saya kata dia ada bezakan apa tau?
belalai gajah dengan anjing abu. Belalai gajah, maksudnya gajah tu punya lalai, dia is actually part of the gajah. Faham? Kalau dia lempang orang pun, yang lempang siapa? Gajah. Tapi kalau anjing abu, abu punya anjing gigit orang, yang gigit siapa? Anjing ke abu? Anjing. Kena beza macam tu. Pasal Allah Ta'ala kata, mesti kata lah, ini anjing saya. Maksudnya anjing tu sepadan pada saya ke? Tak. Diorang sekali bila dia sebut roh Allah, meaning diorang lain. Tak, dia belalai gajah. Dia tak nak yang tu. Kalau dia nakkan yang tu, lama dah tak sesat. Sesat sebab diorang apply roh Allah. Memang kita baca Quran surah Sajadah lagi. Tapi time dia terangkan kisah macam dia tiup roh tadi, dah bohong dah. Tak ada hadis Nabi. Itu semua dia pejam mata. Ada pejam mata. Okay. Dan ini kita tahu daripada ayat Al-Quran surah Sajadah. Wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. So pertama, Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh Allah ke jasad Nabi Adam alaihissalam. Itulah awalnya pertama Nabi Adam alaihissalam dimasukkan roh dan bernafas. Apabila roh ini ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam, tangannya bergerak, matanya bergerak, mulut bergerak, kaki dan seluruh anggota badan bergerak. Malaikat apabila melihat, memerhatikan keadaan ini, mereka menangis. Mereka terasa ajaib. Mereka terasa, ya Allah, ini adalah satu penderhakaan. Ini adalah satu penderhakaan. Kami tidak pernah bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini pula apabila ditiupkan Allah roh ke dalam jasadnya, tangan bergerak, kaki bergerak, mata bergerak, hidung bergerak, segalanya bergerak. Mereka menangis. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, wahai para malaikat, nanti dahulu pergi dekat dengan Adam alaihissalam, perhatikan nafas dia. Sewaktu itu nafas Nabi Adam alaihissalam turun dan naik dengan nafas Asma'ul Ismu Zat, iaitu Ismu Zat Allah, Allahu Allah. Okey, stop situ je lah. Okey. Kalau dengar habis pun tak ada hadis Nabi pun. Dia kata tadi, ilmu kita, buka lampu ni, ilmu kita adalah daripada karya agung Allah, Quran kan. Kemudian sunnah Nabi, hadis kursi. Kemudian sunnah Nabi yang sahih. Tunggu sampai habis pun tak ada hadis. Tak ada sepatah hadis pun. Ayat Quran tu dia ambil satu ayat Quran, lepas tu dia interpret suka hati. Tapi dia tadi tuan-tuan biasa orang macam ni kalau jumpa lagi lagi jangan duduk dekat. Pasal biasa orang tak biasa dan sekarang di kelentong, tuan-tuan akan terikut. So dia biasa dia time cakap tu kononnya tunggu ilham. Kena diam kejap. Apa nak cakap? Pak datang. Pak dia cakap suka hati tadi. Malaikat menangis dia ada jadi soalan. Ini question besar. Mana dalil dia? Kalau bukan Nabi cerita, siapa cerita? Kalau bukan Allah tak turun cerita dalam Quran. Confirm tak ada dalam Quran, tak ada. Dalam hadis Nabi, hadis mana yang cerita? Sebab ini benda ghaib. Kejadian Adam AS adalah asal kejadian manusia. Mana sumber dia? Dia kan diam lah. Dia cakap Allahu dan sebagainya. Dia keluar lah macam dia. Dia Allahu betul-betul lah zikir dia. Zikir pertama Adam AS dengan ismu asma' zat macam sebagainya. Ini konsep yang salah. Maksud, dia ambil pasal ayat Quran, dia terjemahkan ikut suka hati dia, kemudian dia apply benda tu, kemudian datangkan kisah di suka hati dia. Ini masalah banyak sangat kat Malaysia benda macam ni. Yang kumpulan-kumpulan macam ni kami ini tidak sekian. Tapi dia pandai lah kan, bila kena tanya soal jawab, dia kata tak, saya tak masuk kat macam tu. Maksud saya adalah dia mungkin niat dia baik. Dia kata
nak bagi manusia sedar setiap nafas kita menafas ni kena ingat Allah Ta'ala. Tetapi bukan ikut interpretasi yang kita nak. Tak boleh kita interpret suka hati. Dan ambil Al-Quran terinterpret. Kita kata ketika itulah masuknya roh tadi, Adam bergerak, mata bergerak, mata Adam bergerak, tangan dia bergerak, kan? Hidung bergerak. Hidung gerak je mana? Cuba gerak ke hidung. Masalah tu. Jadi konsep penggunaan bahasa kadang-kadang. Ayat Quran betul lah. Tengok saya dia faham. Dia kata hadis Nabi. Hadis Nabi yang sahih. Tak ada hadis pun. Dengar sampai habis. Tak ada hadis. Tak ada qaul Rasulullah SAW. Tak ada sabda Nabi SAW. Tak ada sahabat Nabi ajarkan. Tak ada. Tak ada satu pun. Tapi dia kata sumber kita adalah Al-Quran, hadis kursi dan sunnah Nabi yang sahih. Tapi tak ada. Ini masalah kita kata sering berlaku. Jadi memang kita kata bahasa Arab tadi, kita kata tahu luas. Tetapi siapa-siapa yang nak belajar, dia kena tahu bahawa dalam bahasa Arab ni kita untuk pemahaman saja. Dan kalau anda kata ada penjelasan para sahabat Nabi, stop situ. Nanti dia akan terangkan lepas ni. Dia kata kerana ini adalah sesuatu yang tidak diperlukan. Mana mesti diperlukan. Siapa-siapa belajar nas Quran hadis Nabi, dia perlukan sangat kepada apa? Semua perkara-perkara tadi. Mana keluasan bahasa Arab, kedudukan dia, syairnya, majaznya, umum lafaz dan sebagainya. Umar bin Khattab anhu telah menulis ke seluruh pelosok, dia hantar surat. Dia kata hendaklah mereka itu mempelajari sunnah, faraid, lahan. Itu nahu. Nahu itu bahasa Arab. Sebagaimana mereka mempelajari Al-Quran. Macam mereka belajar Quran, mereka belajar juga sunnah Nabi. Belajar faraid, belajar tentang tata bahasa Arab, grammar bahasa Arab. Supaya jangan sampai tersilap baca atau salah faham berkenaan dengan kalimah-kalimah Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Baik. Berkata Ibn Taymiyah, tiada jalan lari dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis daripada mengenali lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada kehendak Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta bagaimana difahami kata-kata berkenaan. Man tak boleh tidak, mesti nak tafsirkan kena tahu kehendak daripada lafaz tadi. Apa yang dikehendaki daripada lafaz-lafaz tersebut. Mengetahui bahasa Arab yang kita tujukan percakapan dengannya adalah antara perkara yang membantu untuk kita memahami kehendak Allah dan juga Rasulnya dengan kata-katanya. Mana apa Allah Ta'ala cakap, apa beritahu kepada kita dengan firman-Nya, apa Nabi sabdakan, kita nak tahu apa benda yang dikehendaki, kita nak tahu bahasa Arab. Begitulah juga mengetahui petunjuk lafaz pada makna berkenaan. Apakah makna lafaz-lafaz tadi mengahala kepada apa? Wajib ke? Galakkan ke? Larangan ke? Suruhan ke? Apa dia? Apa yang tak nak kita? Pasal matlamat asal kita terima wahyu tadi untuk kita beramal, bukan setakat untuk kita baca, bukan untuk kita gantung dan tampal, tapi untuk kita amalkan. So untuk amalkan, apakah cara kita beramal? Kau tak faham. Contoh kalau kita panggil seorang orang Eskimo, suruh dia bagi arahan dalam kelas ni, boleh? Dia cakap bahasa Inuit, bahasa Eskimo lah, atau bahasa Eskimo lah, panggil orang Iban cakap dalam ni pun tak faham, kan? Mana dia cakap ni kan, dia minum air. Oh, tuan-tuan macam ni, dia buat gaya. Tuan-tuan baru faham gaya, bukan faham perkataan dia cakap. Kalau dia terangkan contoh dalam satu hari ni, dia terangkan berkenaan dengan apa? Ekonomi Malaysia, tapi dia cakap dalam bahasa Iban. Tuan-tuan boleh faham? Tak boleh dia kan? Dan bila kita ada pemahaman tadi, untuk apa? Untuk praktis, bukan untuk kita dengar saja. Macam tu juga Al-Quranul Karim, hadis Nabi. Bila ia dituju kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman, hei orang-orang beriman, wahai orang yang beriman. Kita patut tahu apa benda yang dikehendaki. Bukan setakat dengar dan kita gantung, tampal. Dekat kereta kita besar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi tampal pula. Kalau banyak sangat ayat Quran, jenazah, kan? Kalau banyak sangat lah kan, banyak sangat jenazah aja ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua ada semua belakang ni, kan? Apa ada kita ya ayyuhan nafsul mutmainnah, semua ada ayat situ. Itu van jenazah. Kalau buat banyak Quran sangat dekat kereta, orang panggil kereta jenazah lah. Tapi anyway, nak fahamkan sekarang, ayat tadi bukan untuk digantung, untuk dipraktis. Nak praktis macam mana kalau tak faham apa yang tujukan? Nak praktis macam mana? Kita ada kilang, kita bagi mandor kita orang Myanmar, cakap dengan orang Melayu, bahasa Myanmar. Bila selesai kerja? Pasti dengan tak langsung. Kalau ni kata contoh macam orang tu bekerja dengan syarikat Jepun, dia kena belajar bahasa Jepun, kan masuk dalam kilang Jepun, nak ambil pengalaman, belajar bahasa Jepun. Tak ada dia pergi kekal bahasa Melayu, gunakan pakai bendera Malaysia, gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Orang Jepun tu kata, dia layak, peduli apa saya? Mana boleh macam tu? Awak nak kerja kat situ kan? Jadi sekali kita nak beramal dengan Islam, nak atau tidak,
bantuan yang diberikan oleh ustaz-ustaz atau ustaz-ustazah dan sebagainya mengajarkan bahasa Arab tadi, half. Effort anda separuh lagi. Mana effort yang kita buat? Nak faham kehendak Allah Ta'ala dan Rasul tapi tak nak belajar bahasa Arab, tak boleh lah, kena belajar. Kerana itulah punca awal untuk kita beramal dengan bila Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu. Betul? Wahai yang beriman. Pasal Ibnu Mas'ud nyatakan, bila kamu dengar saja Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhallazina amanu, tumpukanlah perhatian kamu. Kerana di situ ada apa? Larangan atau suruhan atau perintah atau sekian, bagi perkara-perkara yang Allah Ta'ala redai dan dimurkai. Mana kita nak kena tahu. Ni ya ayyuhallazina amanu, kita duduk diam juga tak tahu. Tak boleh lah, kena tahu. Tak boleh kita tidak tahu. Kena tahu apa yang disampaikan dan kita diamkan. Kalau kita nak pergi negara Inggeris kan, nak pergi belajar apa, belajar benda-benda yang dengan Inggeris, pergi belajar kursus bahasa. Ambil kursus bahasa kan, kursus bahasa sebagainya supaya tak sesat jalan. Tapi nak belajar bahasa Arab untuk faham Al-Quran, tak pernah kita nak tumpukan perhatian langsung. Itu masalah dia. Ini kan marah bagi tahu. Okey. Dia kata apa? Sambung lagi. Begitulah dia kata kerana keseluruhan kesesatan ahli bid'ah. Ni Ibn Taymiyah kata, keseluruhan kesesatan ahli bid'ah adalah dengan sebab ini. Itu apa? Mereka membawa kata-kata Allah dan Rasulnya kepada apa yang mereka dakwa ia menunjukkan kepadanya, sedangkan perkara tersebut bukanlah sedemikian rupa. Bukan macam tu maksud dia. Mana lafaz itu datang, tapi bukan itu maksud dia. Lafaz itu datang, bukan macam tu maksud dia. Pasal mereka suka bawa perkataan tadi pada benda yang mereka nak. Mereka nak macam ni, mereka bayangkan. Bila contoh macam laisa kamitslihi syai', tidak serupa Allah Ta'ala ni, tidak menyerupai, tidak seumpama dengannya sesuatu pun. Tapi jangan kita apply sampai bila Allah Ta'ala kata pada diri dia tentang satu benda, Nabi terangkan Allah Ta'ala ketawa. Datang kita, ini bukan ketawa. Janganlah kita gatal-gatal ubah. Faham tak? Macam itu, macam dia kadang-kadang interpretasi sesuka hati ni masalah. Ini kita belajar bahasa Arab, tapi kita kata tak tahu bahasa Arab tu bahawa bila benda tu orang Arab tak pernah persoalkan, kita nak persoalkan. Kenapa? Orang Arab tak pernah tanya, Nabi tak pernah, para sahabat tak pernah tanya Rasulullah. Rasulullah kata Allah Ta'ala ketawa. Dia kata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala ketawa macam mana bunyi dia? Dia tak pernah tanya pun. Dia stop kat situ je. Masalah takwil tu. Pentakwilan satu benda lah. Ini contoh takwil ataupun tidak takwil. Masalah kita takwil tadi betul ke? Macam tu bila orang takwilkan wajah dengan apa? Zat. Saya yang setahu saya jumpa setakat ni, orang yang takwilkan wajah kepada zat, last sekali dia boleh terwujud. Last sekali. Tapi takwil yang sifat tu, Itu macam kita takwilkan sifat. Kita takwil sifat bila kita tahu realiti. Realiti tak tahu, kenapa kita bercakap? Kan tak ada hak untuk kita bercakap. Kita kena diam. Terima, diam. tu bukan masalah Khilaf, khilaf ni bagi orang yang tak faham. Bagi orang yang faham, ditinggalkan. Sebab tu Imam Malik kata, bila kan kata Imam Malik ni semua orang pegang. Even orang yang mentakwilkan pun sebut kata-kata Imam Malik. Imam Malik kata apa? Dia kata al-istiwa maklum. Maksud dia, engkau tahu, aku tahu, dia tahu, semua tahu maksud dia. Wal kaifiyah, tapi cara pada Allah Ta'ala ni majhul. Pasal Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tak boleh kita nak bayangkan pasal dia laisa kamitslihi, tak ada contoh. Wal imanu bihi wajib. Iman dengannya wajib. Betul? Soalu anhu bid'ah. Bertanya mengenai adalah bid'ah. Tanya je, bid'ah dah. Start tanya, start questioning saja, dia ada masalah. Betul maksudnya orang tu dah mula menurunkan Allah Ta'ala per level makhluk untuk dibayangkan. Habislah. Jadi itu Imam Malik rahimahullah dah terangkan dengan jelas, dan para ulama salaf terangkan dengan jelas. Cuma masalah sekarang ni apa jadi? Okey. Yang saya jumpa bila orang kata apa bahayanya mentakwilkan. Okey, apa bahaya dia? Takwil wajah kepada zat. Kullu man 'alaiha fan. Semua di atas muka bumi ni, semua atas dunia ni akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekallah wajah Tuhanmu Dzul Jalal Ikram, yang mempunyai kemuliaan dan juga kebesaran. Okey. Orang kata tak ada masalah. Saya jumpa bersepah orang belajar hakikat, ilmu hakikat, wahdatul wujud. Dia terjemahkan dari situlah untuk dapatkan idea dia. Tahu macam mana? Okey. Apa benda akak boleh musnahkan? Ni, kalau saya bakar buku ni, berubah bentuk. dia buat bentuk tapi tak binasa. Kita tak boleh buat satu atom, tak binasakan satu atom. Air kita panaskan, dia akan meluap. Dia masih lagi ada, tapi berubah sifat. Dan daripada yang biasa ni jadi karbon. Kita bakar kertas karbon. Ada lagi tak benda dia? Ada. Fiber tu kita bakar, bertukar. Ada tak benda dia? Ada. Dia cuma bertukar sifat, tapi masih lagi ada zat. Zat ada lagi. Benda tu masih lagi ada. So, orang kata,
Kalau kita tak boleh musnahkan satu atom, tak boleh create satu atom, berarti atom-atom ini adalah adalah apa? Zat. Zat. Pasal zat Allah Ta'ala saja yang kekal. So sekarang ni yang atom tak dalam binasa, dia adalah tak gila. Lepas tu wahdatul wujud lah. Itu wahdatul wujud, kesatuan ciptaan alam ni semua dari zat Allah Ta'ala. Nak gimana? Itu sebab saya kata tertakwilan tadi nak pergi mana sebenarnya? Hujung tu ke mana? Orang nampak tak salah, tak, hujung tu ke mana? Macam orang kata Allah Ta'ala di mana-mana, hujung dia apa dia? Kan? Semua ni, semua dia, semuanya dia. Dalam dia, bawah dia, atas dia, kanan dia, kiri dia, tengah dia. Yang bercakap pun dia juga. Yang bercakap pun dia je. Ujung tu, yang bercakap pun dia juga. So last sekali, kami bercakap pun dia juga. Dia di besar, bukan di kecil, di besar. Di besar, di besar tau. Saya jumpa orang macam ni. Jadi maksud dia, pentakwilan tadi bawa pergi mana? Bawa makin takut Allah Ta'ala? Tak. Makin harap pada Allah Ta'ala? Tak. Bahkan banyak yang mentakwilkan tadi, lepas dia pakai tu, dia pakai sampai sembah kubur pun tak apa. Sebab dekat situ pun ni dia. Orang sembah berhala pun dia. Gila ke? Nampak tak ujung tu ke mana? Kalau dia kata, orang tu kata, ujung ni kita takwil ni supaya kita bersih Allah Ta'ala daripada segala sifat dan kita makin takut Allah Ta'ala. Saya nak tengok belah mana? Tak ada hujung dia. Hujung tu permainan tadi. Permainan orang yang berpercayai kepada apa? Nur Muhammad, Nur Allah, ada sebagainya. Dia aplikasi dia ke situ. Bila dia katakan dari kekalan wajah Tuhanmu, zat Tuhanmu, aplikasi tadi balik pada orang. Kita cakap secara logik, orang yang wujud tak salah lah. So memang tak ada benda yang kita boleh create. Atom tak boleh create. Kita binasakan satu atom pun tak boleh. Kita boleh rubah rupa dia. Meja yang kita bakar, dia masih lagi ada zat dia, tapi zat dia berubah sifat. So maksud dia adalah kekal. So jadi maksud kekal tadi, maksud dia tidak ada pengakhiran lah. Awal tak ada, akhir tak ada. So tak ada awal, tak ada akhir, siapa dia? Nampak? Itu masalah dia. Orang tak nampak kat situ. Saya pasal jumpa dengan orang macam ni. Saya jumpa sembang dengan orang yang buat kerja macam ni. Jumpa dengan dia orang sembang dan sebagainya. Tapi ujung tu ke mana? Hujung tu nak buat ke mana? Makin takut Tuhan? Tak. Sebab kenapa kita nampak banyak orang yang konon mengaku, konon beramal dengan amalan macam ni, menipu selamba. Kan? Belajar tumbuk orang tumbang. Kan? Belajar macam nak kaya lagi. Semua dunia. Tak ada akhirat pun. Bangun malam tak rajin. So in the end apa jadi? Apa jadi sebenarnya Islam ni? Sunnah Nabi habis dah tinggal. Itu sebab pemahaman para sahabat Nabi pegang. Yang mana datang selain daripada sahabat Nabi tu, dia akan ujung dia tu mesti ada masalah. Hujung dia tengah-tengah orang nampak tak ada masalah, pasal membersihkan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Hujung dia, apa dia akan keluar? Baca separuh, ialah baca separuh, orang pun kekal lah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini yang kekal adalah zat Allah. Semua binasa kecuali zat Allah. Lafaz tu sedap lah, bunyi sedap. Terjemah sampai hujung. Dengar nanti apa jadi. Saya jumpa dengan orang macam ni, dia kata betul lah. Kan saya interpret tadi macam tu, agak faham. Maksud dia last sekali tak ada benda atom boleh dibuat, tak boleh dibinasakan. So sekali semua sekali yang ada kat alam ni adalah zat Allah. Jadi last sekali betul kat mana-mana tu. Dia kat sini pun dia, kat situ pun dia, kat sini pun dia, dan sebagainya. Salah lah. So kita tak diajarkan macam tu. Bahkan separuh orang tu dia try untuk argue dengan saya. Dia kata kalau bukan itu asal dia, dan apa asal alam ini? Apa asal? Kalau bukan zat Allah, apa asal alam ini? Saya kata kun. Dia macam ni. Okay. Saya ada barang ni, simple je, nak mudah kerja, nak fahamkan orang kan. Saya fahamkan orang tu macam tu juga. Sebab orang A atau kuasa A, orang berkuasa A, dia pergi dekat barang kan, dia dah barang ni ada kun, jadi daripada barang ni jadi ni. Hebat tak? Okay. Satu lagi, tak ada barang langsung, kun tu jadi. Tak ada benda, dengan lafaz kun saja jadilah.
tak ada tukar, tak ada transform tau. Transform from one daripada bukan macam robot jadi lori jadi robot. Tak ada. Tak ada macam tu. Dia terus tak ada, terus ada. Mana lagi hebat? Dia diam. Kenapa mesti dia kalau tak macam tu, apa hasil kun saya kata. Berkuasanya Allah Taala, idza arada syai'an an yaqula lahu, tu ayat Quran tu datang. Idza arada syai'an an yaqula lahu, dia kata pada barang berkenaan, bukan kata pada diri dia. Dia kata pada benda-benda yang dia nak tu, kun, jadilah engkau. Maka fayakun, dia pun jadi. Dengan kata-kata dia saja. Dengan arahan kata-kata. Tanpa barang, kun, greng jadi buku, kun, greng jadi mikrofon, greng jadi sekian. Bukan. Itu masalah dia. Pasal konsep benda ni, hujung dia tadi kan, pasal kumpulan-kumpulan yang kita perhatikan, dia suka takwil ni, hujung tu dia sesat. Problem dia, hujung tu sesat. Kenapa? Kalau betul makin takut Tuhan, saya nak ikut. Seriously. Kalau kumpulan tu makin ikut, makin takut Tuhan, saya nak ikut orang. Tapi ini tak. Makin nak kekal, makin nak kaya. Tok guru tu ajar pula cara dapat rezeki banyak. Doa zikir apa nak baca, nak supaya orang hormat, zikir apa nak baca. Mana doanya? Mana bangun malamnya? Mana permintaan, mana pengharapan, mana redha? Mana redha? Besar sekali lah. Mana redha dengan ketentuan Allah Ta'ala? Mana dia? Ini ada pula petua-petua lah, apa, tulis sekian tak nak kena H1N1, letak kertas, tulis nama sekian, letak bawah meja, bawah pintu. Gila apa? Kalau nama Allah Ta'ala itu langkah. Ada dengar kan benda tu? Siapa dia yang kelakar ni, kumpulan ni, ini yang bercakap ni, dia ajak orang kononnya kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Pelik tak? Sepatutnya dia belajar apa? Dalam hadis Nabi ajarkan pasal penyakit nak datang berlaku pada siapa saja. Kumpulan apa? Akak tanya dia lagi. Dia terkenal. Orang terkenal. Ada Porsche Cayenne. Ada Porsche. Main zuhudnya pakai Porsche je. Dia pakai Porsche je. Je. Kalau tak zuhud, dia pakai bas besar. Kan kereta Porsche kan kecil, zuhud lah tu, sempit. Dia pula besar, naik kereta Porsche, sempit lah. Kalau dia kaya betul, dia pakai bas, kan? Itu konsep lah. Wallah ta'ala alam. Pelik. Dan saya tak faham macam mana orang ramai boleh terpedaya. Ya, saya tahu kadang-kadang magic dia buat, tapi kadang-kadang benda macam ni kita kena faham bahawa asas dalam Islam bukan macam tu. Itu sebab kenapa para sahabat Nabi tak buat macam tu. Para sahabat Nabi ramai tak buat macam tu, tak faham macam tu pun. Tak faham apa yang mereka faham. Dan para sahabat Nabi tak bincang benda yang mereka bincang. Itu sebab kenapa kita kata perbuatan salah. Juga salah juga ada orang tunjuk perangai dia tak senonoh, jumpa orang, Allah Ta'ala di mana? Allah Ta'ala di mana? Itu pun salah juga. Itu pun sama juga. Nabi, para sahabat Nabi tak buat kerja itu. Kan? Aku kita test orang tu jawab, ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Tak senonoh jugalah. Dia buat pegang tak senonoh. Mana orang tu buat pun salah, anda buat pun salah. Dua-dua pihak salah. Pasal Allah Ta'ala ni kita sembah, kita agungkan, kita sekian bil ghaib. Tak tahu pun tak apa, tak ada hal. Bil ghaib. Allah sebut dalam Quran surah Al-Mulk, Allah Ta'ala nyatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguh orang yang takutkan Tuhan mereka dengan ghaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Untuk mereka ada keampunan juga, apa? Pahala ganjaran yang besar. So, imanlah dengan ghaib, sudahlah. Itu para sahabat Nabi SAW bercakap dengan Nabi. Dia kata, hal nara rabbana yaumil qiyamah. Kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat. Kat sini tak nampak pun tak ada masalah. Ini pening nak cik sekarang kat sini. Ini masalah dia. Ni kena jaga sikit. Baik. Dia kata, okey. Asy-Syatibi berkata, yang dimaksudkan di sini itu bahawa Al-Quran turun dengan bahasa Arab secara keseluruhan, maka pencarian memahaminya hanya terjadi pada jalan ini sahaja. Maksudnya kalau orang tu nak faham Quran atau hadis Nabi, begitu kata Quran turun dengan bahasa Arab, maksudnya nak faham Quran kena ikut jalan bahasa Arab. Pasal interpretasi manusia kadang-kadang tak meliputi keseluruhan pengetahuan yang ada dalam Al-Quran tadi. Atau bahkan Nabi sendiri kan, Nabi kata pada kita, dia kata utitu jawami'il kalim. Nabi sendiri kata, aku diberikan himpunan perkataan. Maksudnya apa Nabi lafazkan, dia akan berjalan daripada zaman Nabi sampai masa akan datang. Contoh, bila Nabi kata apa? Man asyara ilaina bihadidatin, barang siapa mengacukan kepada kami bi dengan hadidatin. Hadidatin. Okey, originally hadidatin senjata. Originally pedang. Originally.
Tapi maksud saya adalah pedang tu banyak lafaz. Nabi tak gunakan saif. Nabi kata siapa mengacu kepada kami dengan pedang. Tak, Nabi kata dengan hadidah. Lafaz hadidah, hadid maksud dia besi. Maksud dia Nabi lafazkan hadid tadi, zaman Nabi berlaku, zaman sekarang pun berlaku juga. Dia actually the same. Sebab kadang orang kata tembak peluru getah tak mati, kan? Bukan itu matot kan. Getah matot dia lafaz lain. Hadid still benda tadi mesti benda yang benda berkenaan. So lafaz Nabi tadi 900 tahun dahulu, kita bawa zaman kita masih berjalan. Tak pernah berhenti. Tak pernah tersekat. Meaning tadi hanya pada zaman baginda SAW saja. Itu Nabi itu, dan meaning Al-Quran lagilah. Lagilah juga Al-Quran Karim dan juga hadis Nabi tadi. Hadis Nabi penjelasan Al-Quran. Quran itu sendiri untuk semua bangsa sepanjang masa, sepanjang zaman, sehingga hari kiamat. Maka lafaz dia perlu apply kepada semua orang, pada setiap masa, setiap zaman. Dengan sebab itu tak boleh ada orang tu interpretkan suka hati Quran ikut bahasa dia je. So mungkin dia terjemahkan ikut zaman dia, dia nampak itu yang nampak. Tapi sebenarnya Al-Quran tak masuk ke itu. Faham tak? Dia apply kepada semua bangsa, semua zaman dan semua keadaan dan tempat. Faham? Jadi secara asasnya kita kata perlu kita limitkan kena faham bahawa kedudukan itu adalah kedudukan mana Al-Quran sampai dengan bahasa Arab, dan juga keluasan bahasa Arab tadilah yang menyebabkan kita ada interpret Quran tadi suka hati kita atau ikut bahasa semata-mata. Okey? Dia kata apa? Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat yang kedua, Allah nyatakan inna anzalna Quran Arabiyya, sebenarnya kami turunkan Al-Quran itu sebagai dengan bahasa Arab. Okay? Dan Allah Ta'ala nyatakan surah Asy-Syu'ara bilisanin Arabi mubin, dengan bahasa Arab atau lidah Arab yang fasih, terang lagi, nyata. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 103 dah apa bahasa Quran, okey, ajami wa arabi. Mereka kata, adakah mereka kata Quran itu turun dengan bahasa ajam juga bahasa Arab. Katakan sedangkan Al-Quran ni turun dengan bahasa Arab yang nyata lagi, fasih. Okey, dan banyak lagi. Sehingga kepada lain yang menunjukkan bahawa ia adalah berbahasa Arab dengan lidah Arab, bukan dengan bangsa ajam, tidak pula dengan lidah ajam. Nabi turun bawa Quran bagi kita dengan bahasa Arab dan lidah Arab, kefahaman juga dengan bahasa Arab. So siapa nak faham Quran atau faham hadis Nabi, bahasa Arab perlu dikuasai dahulu sebelum dia melihat kepada pengertian lain. Tapi macam saya katalah, masih lagi kena ikat konteks dia, jangan melepasi pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So nanti ada kes pasal apa? Pasal Nabi dan berikutnya dia akan terangkan bahawa bila Nabi terangkan satu perkataan dan bahasa Arab faham perkataan itu dengan maksud lain, kita kedepankan maksud Nabi. Kita tak boleh kedepankan maksud yang lain. Macam Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Mana orang kata yauma yakunun nas. Mana Al-Qari'ah tu apa? Kita ada idea kita, tapi last kali Allah terangkan yang dia maksudkan adalah hari di mana manusia jadi seperti kelekatu yang berterbangan, dan juga jadi bulu jadilah gunung ganang tadi seperti bulu-bulu yang ditiup. Maksudnya ada hari berkenaan. Itu Al-Qari'ah yang dimaksudkan. Itu yang sebenar pengertian yang dikehendaki daripada lafaz Al-Qari'ah itu. Walaupun kita kata saya boleh datang ke bahasa Arab, dari bahasa Arab tadi, contoh macam ni lah, orang kata Jibril. Apa maksud nama Jibril? Jibril. Jibra maksudnya sekian, il maksudnya sekian. Tapi sebenarnya kita tak perlukan nama tadi. Yang kita tahu bahawa Jibril ni adalah nama malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk membawa wahyu kepada para anbiya. Habis. So dia jangan nak sambung pula. Habis sekarang ni dan Nabi-Nabi tak ada, dia buat apa? Itu aku orang masalah. Saya kata tu macam masalah. Ada orang tu dia kata Israfil tiup, tunggu sekali tak buat kerja apa, duduk diam tunggu ke? Itu masalah dia. Dia pergi bayangkan alam para malaikat punya timing masa seperti alam manusia. Dah 400 tahun dah Jibril tak buat apa, lepak je. Kan? Adalah pula macam tu, kan? Kalau macam tu kait pula dengan apa? Orang mati dalam kubur. Orang mati dalam kubur zaman dahulu dengan mati baru dekat kiamat. Siapa lagi untung? Mesti ada orang kata macam dekat kiamat untung. Sebab baru sehari tiba-tiba kiamat, terus bangun. Tak. Sebab itu apa? Zaman dalam alam barzakh tadi tidak seperti bayangan mata kita. Ada hari kita tidur lama gila, jaga macam baru 15 minit. Tak apa, hati tidur lagi. Ada hari kita tidur punya sekejap je, 15 minit. Tapi semua tempat kita pergi ke London, pergi sekian, balik ni. Tak pergi London pun, tapi tak pernah pergi London, tapi nampak London. Pergi sekian sebagainya, balik rumah, jaga baru 15 minit tidur, tapi dah pusing satu dunia. So jadi itu alam roh. Itu alam roh punya kadar. So
Sejenis macam juga alam malaikat macam tu juga. Sejenis yang pening kepala lah. Kadang-kadang manusia ni kadang-kadang gatal. Kita panggil gatal. Gatal, benda tu dah Allah Ta'ala stop situ. Tak tambah ketakwaan pun. Tak tambah ketakwaan pun. Kalau kita tahu pun, tak tambah takwa. Tak tambah takut Allah Ta'ala. Dia stop situ. Kalau ilmu betul kita nak belajar, makin takut Allah Ta'ala, dia belajar. Kalau keputusan dia, setakat kita happy seorang-seorang, gelak seorang-seorang, dia tak payah belajar. Gila panggil. Tahu? Lepas belajar tu rasa happy seorang-seorang. Ya, tengok kata-kata malam sembah seorang, duk pucu dinding, malam Jumaat duk pucu dinding, zikir kat ujung dinding tu. Ada saya jumpa orang macam tu. Ya, saya kata buanglah, udahlah. Dia kata sayang dia kata. Sayang dia nampak macam-macam. Itu masalahnya. Islam ni mudah. Kita belajar ilmu yang tambah kita takut. Pasal kadar martabat kita pada Allah Ta'ala bukan banyak zikir, banyak mana kita baca, bukan banyak mana ibadat kita buat, tapi takwa, dasar ketakwaan tadi. Makin takut Allah Ta'ala akan kita ataupun tidak. Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Kan? Sebenarnya benda yang paling orang yang paling mulia Allah Ta'ala di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Dan Nabi SAW ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah perkara yang paling banyak masukkan manusia dalam syurga? Nabi kata apa? Taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa pada Allah dan akhlak yang baik. Dua tu je. Yang pening kepala lah. Tak ada sekian, orang pandang tak ada benda pun, tak ada orang panggil macam nampak saya jemput-jemput, orang pun tak tahu je. Pakai bling-bling dah, orang tak nampak. Tu saya kisah. Pening kepala kan. Macam-macam benda pakai, tak jadi apa. Minyak aura lah. Apa? Minyak aura. Sudah mengarut panggil. Jadi kita sambung kemudian insya-Allah berkenaan dengan memahami Quran dengan pemahaman yang betul adalah berdasar pada bahasa Arab. Kita akan sambung kemudian. Dan ujung ni dalam 3 perenggan lagi tu saya akan terangkan macam mana konteks nas, apa yang Nabi sebut, apa bahasa Arab faham, kita kena dahulukan yang Nabi tunjukkan. Jangan ikut bahasa Arab, sebab Nabi SAW tidak belajar ataupun berhujah menggunakan bahasa Arab. Nabi tak datang kata solat ini aku katakan solat kerana. Tak ada kerana. Nabi kata solat itu solat sebab Allah Ta'ala suruh Nabi kata solat itu solat. Tulis. Kenapa tak guna perkataan lain? Ibadah ke? Tak, Nabi tak gunakan ibadah. Tak gunakan perkataan ibadah. Ibadah khas ke? Nabi tak gunakan. So stop situ. Gunakan. Nabi kata solat. Wuduk. Wuduk tu kenapa wuduk? Tak ada kenapa wuduk, sebab Nabi panggil wuduk. Habis cerita. Faham? Nanti kita ada 2 interpretation. Penterjemahan bahasa, penterjemahan. Memang kita kata bahasa Arab tu penting, tapi kena bezakan kedudukan tadi. Kalau datang nas, dah ada penjelasan, stop. Bahasa tak payah masuk campur. Pasal kita bimbang nanti kita mengusulkan bahasa, last sekali kita tinggalkan syarak sebab sibuk dengan bahasa. Allah Ta'ala kata aqimus salata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Maka orang tu tinggalkan solat sebab apa? Sebab dah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut bahasa dah betul. Ataupun iman saja tak payah buat amal. Sebab apa? Ikutkan bahasa betul. Kan iman tu adalah kepercayaan dalaman. Itu nanti kita akan baca kemudian insya-Allah. Baik. Jelas kan? Baik, wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi salam alhamdulillah alamin. Subhanallah anta astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bahayanya yang anak-anak berselawat ramai-ramai? Apa bahaya berselawat ramai? Dia bahayanya macam ni. Orang tu yang pandang, kita kena pandang bahawa benda tersebut kalau tak ada kaitan dengan agama. Contoh macam apakah bahaya bawa kita warna merah? Tak ada. Motor warna hijau? Tak ada. Tapi bila orang tu mengadakan jalan baru mendekat diri pada Allah Ta'ala, itu masalah. Sebab bila setiap kali manusia mengambil satu jalan mendekat diri pada Allah Ta'ala, bukan jalan Nabi ajar, maka jalan Nabi itu akan dibiarkan. Petunjuk Nabi akan dibiarkan. Kefahaman para sahabat akan ditinggalkan. Maka manusia akan semua datangkan dengan cerita baru. Contoh macam inilah, apa benda yang Hanana tadi ditegur oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan kata-kata yang kita pernah ambil dahulu. Bila seorang lelaki kata wassalamu ala rasulillah ala kulli hal. Sekejap. Okey, tengok hadis ni. Okey, dah. Dalam hadis ni, okey, dalam hadis ni daripada Nafi', daripada bahawa rajulan, bahawa seorang lelaki
daripada Nafi' bin Nafi' bahawa seorang lelaki atasa, dia bersin. Okay? Ila jambi Ibnu Umar, di sebelah Ibnu Umar. Faqala, lelaki ni kata, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, salam ke atas Rasulullah. Ikutkan Nabi tak melarang. Betul? Nabi tak nak suruh. Tapi benda ni baiklah, sambil sekian saya salam kata Rasulullah. Kan bagus. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, wa ana aqul, aku pun cakap juga, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, salam kata Rasulullah. Walaysa hakadha alamana Rasulillah, tapi bukan macam ni Nabi diajarkan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Alamana, telah mengajarkan kepada kami, itu baginda SAW, an naqula, supaya kami kata alhamdulillah ala kulli hal. Mana alhamdulillah pada semua keadaan. Maksudnya selesai kerja alhamdulillah, selesai makan alhamdulillah, bersin alhamdulillah sahaja. Faham? Sahaja. Selesai belajar sampai rumah alhamdulillah, musafir sampai alhamdulillah, kan dapat selamat alhamdulillah. Ini maksudnya alhamdulillah sahaja. Okay, dan orang akan kata apa salah tambahan? Kebaik. Kan sambil tu kita buat pahala tambahan. Additional pahala panggil. Okey. Cerita dia, kalau seorang ni buat macam ni, the second one buat pula, hacum, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita nak jawab ni, alhamdulillah, kita kata ya rahmukallah, kena tunggu je 3 saat. Kalau dia baca lajulah, kalau dia baca perlahan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dia baca 3 minit tak habis lagi. Kita patut jawab untuk dia. Dia bagi, dia bersin, dia kata alhamdulillah, kita kata ini hak muslim, kata muslim kak. Kalau dia kata semua orang tambah, semua orang tambah, bila masa selesai Islam ni? Kan orang kata apa salahnya? Tapi kenapa sahabat sesekat? Pasal sekali dia buka pintu ni tak berhenti dah. Dia kata terus buka lah, sekali tak berhenti. Ha? Dah buka besar lah sekarang ni. Contoh macam ni, bila Nabi ajar kita bismillah, buka pintu bismillah, tutup pintu bismillah. Mana bismillah saja. Kena ada orang tu datang, Bismillahirrahmanirrahim, Malikil Quddus, Salamil Mu'min, Muhaimin, Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahar, dia baca habis Asmaul Husna 99. Bila masa selesai kerja, kita kata udahlah bah, kejap ni, kita buka pintu, tutup pintu. Dia tutup pintu, dia baca Asmaul Husna sekali. Bismillahirrahmanirrahim, Malikil Quddus, Salamil Mu'min, Muhaimin, Aziz Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahar. Dan sekali sabur kan. Yang Nabi ajar tu, kata Nabi ajar tu bismillah je. Tak payah. Tu bila kita tengok kan, yang diajarkan Nabi tadi simple. So simple. Tapi kita dengan complicated keadaan. Tu sebab kenapa bila kita buka pintu tu sekali, kita open besar sangat, dia masalah. Dia kan macam ni, macam tu yang Hana tadi. Dia start dengan setakat berselawat, lepas tu tambah fadilat. Kalau buat negeri tak macam yang ada apa, senjata 3 apa kasih Allah Taala. Ada siapa tak karang? Dia kata dia bawa dan tu Ratib Haddad, apa Hizib Bahar atau benda tak? Ratib Alwi ke apa benda, banyak sangat rotib. Okey. Kalau negeri Arab, rotib tahu rotib. Tapi kan ta lah, ta. Rotib. Pergi kedai roti kedai Arab tu, minta dengan dia rotib. Nanti dia bagi. Roti tu yang keras mulawah tu, kalau dia tak basah, tak kering, dia basah panggil rotib. Ta. Rotib. Rotibah okay. Ini banyak rotib. Dia tulis dalam buku tu. Kalau siapa ada buku-buku yang kata senjata kasih Allah Taala, dia kata tak awal tu dengan janji. Kalau baca negeri takkan diserang musuh, kalau baca rezeki takkan hilang, kalau baca anak akan pandai, kalau baca. Waktu orang tu buat benda berkenaan, dia kata tinggalkan bangun malam. Dia tinggalkan waktu yang Nabi kata bangun seperti akhir malam minta doa Allah Taala. Tinggal. Bahaya dia, ada itu bahaya dia. Sunnah Nabi akan dibuang. Sunnah ikutan tadi ustaz tu punya akan dibawa. So last sekali mana dia Muslim kita ni, kita syahadah Muhammad Rasulullah tadi duduk mana? Kita bersyahadah Muhammad Rasulullah, tapi dalam mana duduk syahadah tadi? Bukan setakat kita menyanyi. Kita apa? Kita laksanakan ajaran baginda. Ini baginda arahkan tak buat, tapi kita menyanyi untuk dia. Buat apa? Saya kata berkali-kali saya bagi analogi ni. Akan dapat anak akak suruh benda semua tak buat. Suruh bangun kemas katil tak kemas katil, pergi kedai tak pergi kedai, kan, tolong apa basuh pinggan tak basuh pinggan. Tapi tiap pagi dia akan nyanyi.
Dia duduk depan pintu. Oh, ibu, kau sedih siram bayu pagi, dia kata. Kan air bayu tu kan. Mak pun dia terkejut. Dia kan jam loceng punya anak nyanyi. Kan? Lepas tu setahun sekali bagi kek secret recipe. Akak tahu anak macam ni. Siapa nak anak macam tu angkat tangan. Suruh benda apa haram tak buat. Tapi dia akan nyanyikan untuk kita. Sehari 2 kali, sehari 3 kali, seminggu sekali nyanyi. Setahun sekali bagi kek. Angkat tangan. Nak anak macam ni? Tak nak kan? Kalau kau tak nak anak macam tu untuk diri kita, kenapa kita redha untuk Rasulullah, makhluk macam tu? Mana umat yang macam tu? Yang kerja kita tak nak buat. Belajar hadis Nabi tak nak. Belajar tafsir Quran tak nak, tak ada masa. Tapi nyanyi seronok. Lepas tu lepas menyanyi, makan. Pernah pergi tak program ni? Pergi sampai ujung, lepas tu ada makan. Banyak gila makanan. Gila. Serius. Ni kau main, benda betul-betul. Jadi ujung dia Islam tu apa? Apa Islam tu? Apa Islam sebenarnya? Itu masalah dia. So kita sebab tu kata, kalau bawa ketakwaan, bawa kepada kebaikan akhlak, silakan. Kalau tidak, tak payah pakai. Buang masa. Itu bahaya dia kat ujung tu. Saya dia apa? Last kali tinggalkan apa? Sunnah Rasulullah SAW tinggalkan. Berdoa malam tidak, bangun malam tidak. Kan buat amalan sunat lain tak buat. Sibuk dengan apa? Seminggu sekali dah selawat. Nabi sayang lah. Bukan macam tu cara dia. Allahu a'lam. Okey. Sekejap 7 minit. Nanti kita start balik kelas lain. Ini bagi marathon kelas. Kalau tak dulu ada 3 kelas. Pukul 8 pagi 9.45, 11. Okey, Allah.